Okey, untuk tajuk 3.4, amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Okey, untuk tajuk ini, dia ada pecahan kepada dua. Maksudnya, amalan demokrasi dan juga pengasingan kuasa dalam pemerintahan negara kita. Okey, bila sebut amalan demokrasi, mesti ada kaitan dengan pilihan raya. Sebab demokrasi ini bermaksud rakyat memilih pemimpin melalui undian pilihan raya kan, untuk mewakili Dewan Rakyat. Jadi di sini tajuk amalan pilihan raya. Pilihan raya dia bagi tahu ada maksud di sini. Pilihan raya membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan di Malaysia sehinggalah hari ini. Jadi berapa lama tempoh pilihan raya diadakan? Setiap 5 tahun. 5 tahun sekali. Kalau sebut tentang amalan pilihan raya, kita ada parti politik yang terlibat, betul tak? Kita ada kempen pilihan raya. Kempen ini supaya rakyat itu boleh kenal siapa calon yang dia nak undi, siapa calon yang berkelayakan, siapa calon yang boleh jadi pemimpin. Dan juga apa parti yang mereka bertanding itu, dan juga manifesto. Manifesto ni maksudnya apa diorang punya matlamat, apa yang diorang nak buat jika diorang memenangi pilihan raya itu. Kemudian rakyat menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Jadi kalau awak dah cukup syarat nanti bila nak mengundi, awak kena mendaftar dulu sebagai pemilih, and then awak boleh semak nama awak nanti. Kemudian berlaku undian. Undian menggunakan prosedur yang sistematik, dan undi itu adalah rahsia. Maksudnya itu adalah hak kita lah. So seterusnya, kebebasan asasi. Kebebasan asasi ni dia cerita tentang kita ini ada kebebasan, tapi kebebasan kita ini masih lagi berpegang ataupun tertakluk kepada undang-undang yang mana kita sebut Perlembagaan Persekutuan. Jadi kalau ikut undang-undang, kita ni ada kebebasan kita sendiri. Kebebasan dari segi apa? Kebebasan diri, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk mendapat pendidikan, kebebasan untuk bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Kalau kita ada benda yang tak puas hati, kita boleh luahkan, tapi dengan syarat ataupun dengan cara, dengan saluran yang betul. Apa maksud kebebasan diri? Tak ada seorang pun yang suka hati boleh bunuh orang lain kecuali mengikut undang-undang. Kemudian kebebasan beragama. Kita walaupun Islam itu adalah agama persekutuan, agama lain itu boleh mengamalkan agama masing-masing. Kita berhak untuk memilih agama kita. Hak berkenaan pendidikan. Tak ada diskriminasi, pilih kasih terhadap warga negara atas alasan dia itu agama apa, ras apa, suku kaum apa, keturunan apa, tempat lahir dia di mana. Asalkan dia rakyat warga negara Malaysia, dia ada hak untuk mendapat pendidikan. Kemudian kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Maksudnya kita ada kebebasan untuk nak bersuara. Kalau kita ada tak puas hati, kita boleh berhimpun, tapi dengan syarat yang betul, ikut undang-undang, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Berjuang untuk hak rakyat. Walaupun kebebasan ini diperuntukkan dalam perlembagaan, tapi kita masih lagi ada mengikut undang-undang. Kemudian pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Ini merujuk kepada kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong ini berkuasa dalam pemerintahan yang bagaimana? Jadi yang pemerintahan dalam negara kita paling tinggi adalah yang di-Pertuan Agong. Jadi yang di-Pertuan Agong ini, kuasa dia meliputi badan perundangan, badan eksekutif, badan kehakiman. Kenapa berlaku pengasingan kuasa dalam negara kita? Supaya kita ini tidak bercanggah ataupun kita tidak tertumpu kepada satu badan saja, nanti perkara lain tidak dapat dilaksanakan. Jadi ada 3 pengasingan kuasa di negara kita, iaitu perundangan, eksekutif, kehakiman. Eksekutif ni pentadbiran lah, kehakiman tu keadilan lah. Jadi ini adalah struktur pentadbiran persekutuan, di mana yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara kita. Di bawah dia ada Majlis Raja-Raja. Dah tahu kan apa Majlis Raja-Raja? Kemudian kita ada badan perundangan. Di bawah dia kita ada Parlimen, kita ada Dewan Negara, kita ada Dewan Rakyat. Lepas tu di bawah badan eksekutif kita ada Perdana Menteri, kita ada Jemaah Menteri, kita ada kementerian-kementerian di bawah dia, pelaksana kepada pentadbiran kerajaan persekutuan.
Ini kita ada badan kehakiman, kita ada ketua hakim negara, kita ada mahkamah atasan, kita ada mahkamah bawahan. Jadi ini adalah konsep pengasingan kuasa. Inilah dipanggil pengasingan kuasa. Okey. Badan perundangan. Apa badan perundangan ni? Okey, badan perundangan adalah badan yang menggubal undang-undang. Okay. Jadi kalau di peringkat persekutuan kita panggil parlimen, kalau di peringkat kerajaan negeri kita panggil DUN, Dewan Undangan Negeri. Apa itu parlimen? Parlimen adalah badan perundangan yang tertinggi di Malaysia. Dalam parlimen kita ada Yang di-Pertuan Agong, kita ada Dewan Rakyat, kita ada Dewan Negara. Okey. Parlimen adalah badan yang menggubal undang-undang. Okey, kemudian dia buat pindaan undang-undang berdasarkan undang-undang persekutuan yang ada. Pinda ikut keadaan semasa. Kita dah belajar kan, pindaan itu berubah mengikut keadaan ataupun mengikut kesesuaian. Semak dasar kerajaan. Tugas parlimen juga meluluskan perbelanjaan kerajaan dan juga sistem cukai yang baru. Okay. Kemudian ini adalah komponen-komponen dalam badan perundangan. Kita ada Yang di-Pertuan Agong, okay, Dewan Negara ataupun Senat. Apa Dewan Negara ni? Dia adalah dewan yang tertinggi dalam sistem perundangan negara. Dalam dia bahas tentang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat. Okay, kemudian kita ada Dewan Rakyat atau perwakilan yang mana ahli dia kita pilih melalui pilihan raya. Okay, apa tugas Dewan Rakyat ni? Dia menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Kemudian kita ada DUN. Okay, DUN ini di setiap negeri ada. Okay, kecuali wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya. Sebab dalam ketiga-tiga negeri ini mereka cuma ada parlimen. Okay, kalau kita sebut wilayah Persekutuan Labuan, Putrajaya, KL, mereka tak ada DUN. Okay, sebab mereka adalah wilayah persekutuan. Jadi mereka ada ahli parlimen sahaja. Jadi dalam DUN ini kita ada sultan ataupun yang di-Pertuan Negeri selaku ketua negeri. Kalau negeri itu ada sultan, sultan lah. Kalau tak ada sultan, yang di-Pertuan Negeri itu jadi ketua. Kemudian kita ada speaker dewan dan kita ada ahli undangan, Dewan Undangan Negeri ataupun kita panggil ADUN. Okay, yang mana kita pilih mereka ini melalui pilihan raya. Apa fungsi DUN? Okay, fungsi DUN ini adalah, Dewan Undangan Negeri ini adalah menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Ikut kesesuaian lah, berdasarkan perlembagaan persekutuan. Okay. Kemudian badan eksekutif adalah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif pentadbiran ikut perlembagaan negara. Jadi badan eksekutif pada peringkat kerajaan persekutuan kita panggil Jemaah Menteri. Kalau peringkat kerajaan negeri kita panggil Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Okay, ini pasal pentadbiran negara ni. Okay, jadi Jemaah Menteri ataupun kita panggil Kabinet, dalam dia kita ada Perdana Menteri, kita ada Menteri-Menteri, contoh Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Menteri Kesihatan. Siapa Menteri Pendidikan kita sekarang? Yang selalu mengumumkan tentang buka sekolah tu. Siapa Menteri Kesihatan kita yang mengumumkan status COVID negara kita bagaimana sekarang? Okay, jadi itu contoh lah. Okay, kemudian tugas utama Jemaah Menteri adalah untuk menggubal dasar kerajaan negara dan melaksanakan pembangunan. Okay, jadi siapa ketua dalam Jemaah Menteri ini? Perdana Menteri. Okay, kemudian dia ini selain mengetuai Jemaah Menteri, dia juga adalah pemimpin kerajaan, menjalankan pentadbiran pada peringkat kerajaan persekutuan. Okay, jadi apa tugas-tugas menteri ini? Menteri-menteri ini, menteri-menteri yang mengetuai kementerian ini, dia melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Okay. Okey, kemudian apa lagi? Jika seorang menteri itu tak setuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Itu syarat dia. Okey, apa Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri? Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada sultan ataupun raja ataupun yang di-Pertuan Negeri. Kalau negeri itu tiada sultan ataupun raja. Di Semenanjung, di Semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ataupun Exco. Okay, tapi di Sabah dengan Sarawak, kita panggil badan eksekutif negeri ini sebagai Kabinet Negeri. Okay, jadi pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar ataupun Ketua Menteri. Okay, badan kehakiman adalah badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang
serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Berkaitan dengan undang-undang negara lah. So ini adalah gambar hierarki kehakiman di Malaysia, badan kehakiman. Okay, kita ada atas sekali Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, kita ada Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Sarawak Sabah, Mahkamah Seksyen, Mahkamah Magistrate. Okay, kemudian apa fungsi ataupun siapa ketua badan kehakiman ini? Ketua dia adalah Ketua Hakim Negara. Apa kuasa badan kehakiman? Kuasa badan kehakiman ini dia melaksanakan apa-apa saja arahan yang dilaksanakan ataupun yang telah ditetapkan oleh mahkamah. Okay, hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman itu ditegakkan ataupun keadilan ditegakkan di negara kita. Jadi apa peranan badan kehakiman ini untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat ataupun sesama rakyat? Jika ada masalah yang berlaku, okay, mahkamah akan putuskan apa hukuman dia, bagaimana penyelesaian dia. Okay, badan kehakiman juga menyelesaikan konflik antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Jadi bergantung fungsi ini bergantung kepada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Okay, di setiap negeri kita ada mahkamah syariah, mahkamah anak negeri dan juga inilah mahkamah anak negeri di Sabah dan Sarawak. Jadi hakim dia mestilah bebas daripada pengaruh politik. Okay, untuk menjamin badan kehakiman itu adalah sebagai satu institusi keadilan yang adil lah, integriti dia dijamin, okay, bertanggungjawab menjaga keadilan sosial, jadi dia tak boleh terlibat dengan pengaruh politik.